Okey. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah boleh Ustaz. Nota nampak tak? Alhamdulillah boleh Ustaz, jelas. Alhamdulillah, syukur. Okey, kita akan mulakan. Nota ada tak? InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita petunjuk untuk kita berada dalam majlis ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, Allah memberikan kita bimbingan untuk kita sama-sama menggunakan, memperuntukkan umur, waktu yang Allah bagi kepada kita untuk kita mengisinya dengan kita memahami, menghayati tentang perkara-perkara yang boleh menghilangkan kelezatan dunia, iaitu alam barzakh. Alam barzakh ini merupakan kiamat kecil sebelum kita bertemu dengan kiamat yang sebenar-benarnya. Okey, pada pagi ini kita sambung beberapa maklumat yang belum lagi kita habis pada bab yang ke-8, Husnul Khatimah. Bab yang ke-8, muka surat nombor 89, Husnul Al-Khatimah. Okey, husnu, kita tahu perkataan husnu adalah yang baik. Khatimah adalah penutup. Penutup yang baik. Penghujung, penutup yang baik, kesudahan yang baik. Dalam hidup kita, kita telah baca pada minggu lepas ya, penamat ataupun penghujung-hujung hidup kita ini, ia merupakan perkara yang utama yang menentukan balasan untuk kita ini apa. Kita masih sihat sekarang, kita masih umur kita panjang, ia tidak, maksudnya umur kita, maksudnya penghujung hidup kita itulah sebenarnya yang menjadi kepada, maksudnya yang menjadi kepada kayu pengukur bagaimanakah laluan kita apabila kita berada di alam barzah, kita berada di alam akhirat. Sebab tu kalau tuan-tuan baca pada hadis yang telah kita ulas pada muka surat nombor 60, ada cerita tentang seorang lelaki yang semua orang kata dia ni baik, dia ni ahli syurga sebab dia banyak membunuh musuh-musuh dalam perang. Tapi Nabi kata tak, dia ahli neraka. Kenapa? Kalau Nabi sebut mestilah benar. Maka ada para sahabat pergi mengintip, rupa-rupanya lelaki ni dia telah membunuh dirinya setelah dia tidak tahan dah banyak luka-luka badan dia, maka cara nak cepatkan mati, dia menusukkan pedang ke dada dia. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal dengan cara dia membunuh dirinya. Maknanya daripada hadis ni kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar, mungkin kita tengok seseorang itu, sikap dia, perangai dia, dia buat tu, macam ahli syurga. Tapi kita tak tahu penghujung hidup dia tu, kan, dia buat amal apa. Ada hadis kata, ada orang ramai cakap dia ahli syurga, tapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Ada orang kecam dia, ni ahli neraka dia ni, macam ni ahli neraka. Tapi kita tahu di hujung hidup dia, dia menjadi ahli syurga. Kita kena baca pada hadis di bawah ni, kita gariskan. Yang bawah sekali dalam 4 baris yang terakhir tu. Sebab tu kita semua kena minta bantuan, pertolongan kepada Allah supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita ini melakukan amal soleh. Dalam keadaan kita waktu kita sihat,
kita rajin baca Quran, kita buat kebaikan pada manusia, kepada Allah, maka biarlah waktu kita tamat hidup kita tu, kita macam tu juga dalam melakukan kebaikan. Jadi sangat penting tajuk tentang penamat, penghujung sesuatu kehidupan. Pada minggu lepas, kita telah ceritakan tentang ciri-ciri ataupun pengertian husnul khatimah. Tuan-tuan boleh ambil daripada makna ini. Ini ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah tidak mestinya dia baik pada mula. Husnul khatimah merujuk kepada hujung. Maknanya kalaulah penghujung hidup dia sempat bertaubat kepada Allah, dia sempat baiki diri dia, itu pun termasuk dalam husnul khatimah. Pengertian ini telah berdasarkan kepada dua hadis Nabi SAW. Boleh baca dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat ada dua hadis yang dinukilkan pada bab tu. Nabi SAW yang menceritakan sendiri tentang apa yang dikatakan orang yang mati, Allah Ta'ala tolong dia dengan dia melakukan amal kebaikan. Kemudian pada minggu lepas, kita telah ceritakan bahawa nak tahu mati hujungnya baik ke tak baik, ada dua tanda. Tanda pertama, kalau kita gariskan dekat sini, tanda pertama, orang yang mati itu sendiri dia mengetahui. Dia mati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Itu tanda yang pertama, yang maksudnya cara nak tahu dia ini mati hujungnya baik ke tak baik, orang yang nak mati itu sendiri mengetahui. Kemudian yang kedua, tanda yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, orang yang hidup yang menguruskan jenazah itu, mereka tahu, si mati ni kalau tengok pada gaya dia, kalau tengok pada cara dia, dia ini memang termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey. Jadi dalam nota ni, dalam bab yang ke-8 ni, kita nak fokus yang kedua, cara yang kedua tu. Sebab cara yang pertama, tanda yang diketahui oleh orang yang hampir mati, telah kita ulas dalam kelas-kelas yang lalu. Maksud dia, macam mana nak tahu, nak kita sendiri yang mati tu nak tahu kita hujung kita ni baik tak baik. Dalam nota tu saya ada buat satu contoh lah. Yang itu dia didatangi oleh para malaikat. Malaikat akan beritahu dia kepada dia beberapa perkara. Macam kalau kita tengok ke sini kan, dia antara tanda yang boleh dilihat oleh seseorang. Apa dia? Ni. Dia dapat berita gembira. Siapa yang sampaikan? Yang sampaikan itu adalah malaikat. Rujuk surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30 ni kita telah ulas dalam kelas-kelas yang sebelum ini. Yang mana ada satu bab dalam nota, kita telah cerita tentang satu bab cerita tentang bagaimanakah kedatangan para malaikat kepada si mati. Kita yang mati tu sendiri akan tahu. Kalau malaikat yang datang turun daripada langit, malaikat rahmat turun, wajah mereka bersinar-sinar, itu tandanya kita tu nak mati dalam keadaan baik. Lepas tu pula malaikat maut yang duduk di kepala, tengok dia panggil apa. Cara dia panggil kita macam mana. Termasuklah ucapan berita gembira daripada malaikat. Rujuk surah Fussilat ayat 30. Ini terang-terang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang ucapan daripada malaikat. Okey, daripada ayat ni tuan-tuan puan ya, kita dapat satu jawapan juga tau. Jawapan apa? Kalau kita nak mati penghujungnya baik, kita kena istiqamah. Istiqamah. Ada, yang ni kita kena salin lah. Maksudnya, kalau kita nak mati dalam keadaan penghujungnya baik, kita kena konsisten, kita kena istiqamah. Perkara yang perlu istiqamah, yang perlu konsisten adalah terutama sekali dalam bab tauhid. Dalam bab tauhid itu kena jaga. Itu paling penting. Biarlah kita mati dalam keadaan kita meyakini bahawa tiadalah Tuhan lain yang layak untuk diibadahi melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita kena meyakini macam tu. Sebab dalam ayat surah Fussilat ni kita dapat jawapan.
Sebab dalam ayat ni jumpa tak perkataan istaqamu. Kata istaqamu kan. Ayat ni cerita tentang malaikat datang kepada orang yang orang yang berada dalam sakaratul maut, dia nak azab dah, malaikat datang beri dia berita gembira. Tapi ayat depan tu Allah Taala bagi tahu. Allah mengatakan bahawa allazina qalu rabbunallahu summastaqamu. Perkataan tu. Tengok ya, orang-orang yang menegaskan keyakinannya. Maknanya orang-orang yang dia yakin. Dia yakin bahawa apa? Dia kata Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah apa? Tuhan kami adalah Allah. Dia yakin. Sebab tu perkara tauhid ni, ya Allah, perkara tauhid ni kita kena jaga dia. Sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tuhan kita tetap Allah, 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 Allah. Tauhid. Okey? Maka apa akan berlaku? Turunlah malaikat. Ni telah kita ulas dalam kelas yang lalu, bab kedatangan malaikat. Baik. Kemudian kita terus pergi kepada tajuk tanda ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey, kita terus pergi kepada tanda orang yang hidup. Dia boleh mengetahui tanda itu ada pada kita yang nak mati. Baik. Tanda-tanda ini ingat ya, tanda-tanda ini kita tidak boleh sewenang-wenangnya meletakkan tanda secara sendiri, tak bolehlah. Tanda-tanda ini sebenarnya adalah berdasarkan kepada pengumpulan nas-nas daripada Quran dan hadis. Lepas tu kita rangkumkan ia menjadi ciri-ciri. Okey, dalam ciri-ciri ini. Namun begitu, okey, pada penghujung bab ini nanti, kalau tidak ada satu ciri ini pada orang yang mati, kita juga tidak boleh memberi hukuman orang yang tak ada dalam ciri-ciri ni, dia bukan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetap faham tak maksudnya? Maksudnya begini, dalam bab 8 ni, kita hanya masukkan maklumat, saya hanya memasukkan maklumat dalam nota ini berdasarkan kepada pembacaan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang cerita tentang tanda-tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey, setakat mana dalil ada, setakat tu ada. Tetapi tidaklah kita mengatakan siapa yang tak ada tanda ni dia tidak mati husnul khatimah. Kena ingat macam tu. Tolong kena fahami sebegitu. Okey. Antara tanda dia yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW adalah dapat mengucapkan kalimah syahadah ketika mana hendak mati. Dapat mengucap kalimah syahadah. Syahadah tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena ada kalimah syahadah tu. Ini di antara tanda dia. Tanda yang pertama ini diberitahu sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Dengan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Sesiapa yang mengakhiri perkataannya, ucapannya dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Perkataan dia masuk syurga inilah menunjukkan dia ini mati dia ini adalah mati yang baik. Mati yang baik itu macam mana? Kerana dijanjikan syurga untuk dia. Siapa dia? Sesiapa yang boleh mati dia di atas keyakinan dia bahawa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kat situ ada riwayat Abu Daud. Okey, di sini pun tuan-tuan telah belajar bahawa kita ambil satu poin, satu maklumat, kita sandarkan dengan dalil. Sebab apa tuan-tuan puan? Sepanjang saya membaca, banyak kita jumpa buku-buku yang cerita pasal perkara-perkara gaib. Cerita pasal alam kubur, cerita pasal kiamat, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka ni.
kalau tidak ada disiplin, kan, kita cakap tapi tidak ada dalil, tak boleh. Sebab apa? Sebab cerita pasal gaib ni, perkara gaib ni, kita perlukan kepada nas, perlukan kepada dalil. Lepas tu kadang-kadang dengar ada setengah-setengah orang bercakap tentang mati ni, kita pun tengok, ya Allah, riwayat yang digunakan bermasalah, riwayat digunakan palsu. Banyak. Kita baca buku kan, banyak benda-benda yang pelik-pelik yang ada dekat dalam kubur ni, dalam barzah. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia tak boleh saring maklumat tu. Hanya orang yang ada, dia belajar sikit tentang macam mana nak menyaring maklumat. Jadi hati-hati ya, dalam perkara gaib, kita tidak boleh mengatakan ini tanda dia, melainkan kita perlukan kepada dalil. Jadi sebab Nabi yang sebut dalam hadis, kita pun jadikan dia sebagai ciri mengucapkan kalimah syahadah menjelang kematian. Maka dalam ciri yang pertama ni, pada ciri pertama ni, kita telah sebut pada minggu lepas tapi agak terkejar-kejar cerita dia, iaitu kisah seorang ulama hadis. Namanya adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni, dia seorang ulama hadis. Dia sangat faham tentang hadis Nabi. Kan? Maka sudah tentulah dia tahu hadis pasal ucapan la ilaha illallah ni. Jadi ketika dia nak meninggal, tengok ya, Allah nak tolong Allah nak tolong orang-orang yang saleh ni. Ketika dia mati, Allah tolong dia boleh mengucap kalimah syahadah ni. Walaupun dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia dah tak bermaya, Allah Ta'ala tolong dia juga. Dalam cerita Abu Zur'ah ni, atau kalau tuan baca dekat situ, cerita dia ketika mana dia menjelang dia dah sakit kritikal sangat dah, kan? Anak-anak murid dia, pelajar-pelajar dia datanglah kepada dia. Dan pelajar-pelajar dia pernah belajarlah bahawa kalau orang yang nak meninggal ni, kita kena talqinkan dia. Kena ajar dia ucap kalimah La ilaha illallah. Seperti mana hadis yang kita jumpa dekat bawah tu, yang perkataan Nabi kata, Laqinu mautakum La ilaha illallah. Kita baca hadis ni kan. Kita baca hadis ni, Nabi kata apa? Talqinkanlah, ajarkanlah kepada orang yang mati dari kamu kalimah La ilaha illallah, kan, kalau kita baca hadis tu. Jadi pelajar-pelajar Abu Zur'ah ni, anak murid dia tahu hadis ni. Jadi mereka nak praktik lah. Tapi takkanlah nak ajar tok guru sendiri, kan? Maka mereka tak nak cakap terus terang, secara terus mereka cuba macam ingat balik hadis tadi. Itu dia kata, mereka cuba nak baca hadis tadi depan tok guru dia. Moga-moga tok guru dia dengar, tok guru dia bacalah la ilaha illallah tu. Mereka pun baca hadis. Tiba-tiba waktu mereka baca hadis tu, mereka telah tersalah. Kalau kita baca kat nota tu kan, mereka tersalah dalam menyebut susunan perawi hadis tu. Maksud dia kalau kita belajar sanad kan, perawi hadis tu maksudnya si A ambil kepada si B, kan? Kita contohnya macam A, B, C, D, E, F. Contoh F. F ambil pada E, A ambil pada D, D ambil pada C, C ambil pada B, B ambil pada A lah. Daripada dia, tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia. Anak murid Abu Zur'ah ni, mereka waktu dia sebut sanad tu, mereka tersalah. Tertukar orang. Tertukar perawi tu. Tapi Abu Zur'ah ni, rupa-rupanya Allah bagi dia mendengar anak murid dia baca hadis tadi tu, lalu dia buat apa? Dia membetulkan kesalahan tersebut. Nampak tak hadis ni? Cerita dia menarik ni, dia membetulkan kesalahan. Dia kata baca kat sini, dia membetulkan kesalahan sanad yang anak-anak murid dia buat tadi tu. Dia betulkan kesalahan dia. Selepas dia betulkan kesalahan tu, dia katalah, korang sebut sanad tadi tu salah. Yang betul sanadnya sekian daripada fulan si fulan. Terus tok guru dia baca hadis tu. Jadi setelah dia baca hadis tu kan ada kalimah La ilaha illallah. Dan lepas tu apa jadi? Tak lama kemudian, dia baca lagi hadis ni. Sampailah hadis kata, Man kana akhiru kalamai la ilaha illallah. Selepas itu apa berlaku? Abu Zur'ah mengucapkan sendiri kalimah la ilaha illallah tersebut. Sebab apa dia boleh ucapkan? Kerana waktu dia baca hadis tadi tu, dalam hadis tu sendiri tak ada kalimah la ilallah. Maknanya Abu Zur'ah secara tidak langsung
untuk dia betulkan hadis tadi, dia bacakan hadis tadi sendiri, telah ada kalimah la ilallah. Akhirnya dia mati dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa yang berlaku kepada Abu Zur'ah inilah kita nak berlaku kepada kita. Dalam sangat kritikal macam ni, hanya Allah sahaja yang boleh membantu kita. Allah yang boleh membantu kita semua, Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat nombor 27. Ayat 27 ni kalau kita baca, Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, yusabbitullahu alladhina amanu. Wa'uzubillahi minasyaitanir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah Ta'ala akan beri orang beriman ni, dia konsisten lah. Maksudnya Allah akan jadikan dia, Allah akan tetapkan hati dia. Dia boleh baca, hatinya tetap. Allah tetapkan orang beriman ni. Tetapkan dengan apa? Bil qawli sabit. Kalau kita tulis dekat nota tu, bil qawli sabit. Bil qawli sabit tu terjemahan dia adalah kalimah yang tetap teguh. Kan? Kalimah yang tetap teguh ni, salah satu pentafsiran para ulama tafsir, al-qawlu thabit adalah kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita belajar tentang zikir la ilaha illallah, kan, saya ada nota kalimah la ilallah ni. La ilaha illallah ni, kalau kita belajar, kalimah la ilallah ni dia ada banyak nama dia yang Allah sebut dalam Quran. Yang kita tahu kalimah ilallah ni kalimah tahlil lah. Kan? Kalimah tahlil kan? Tahlil la ilallah kalimah tahlil. Kalimah la ilaha illallah ni dalam Quran dia ada banyak nama dia. Salah satu nama kalimah la ilaha illallah itu kan adalah al-qawlu thabit. Kalimah yang tetap teguh. Sebab tu kalau kita nak guna kata okey, bacalah, zikirlah kalimah yang tetap teguh. Mungkin orang tak faham apa tu kalimah yang tetap teguh. Kalimah yang tetap teguh tu sebenarnya adalah kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kena belajar. Walaupun nak zikir, okey, walaupun nak berzikir kalimah la ilaha illallah, nak ada kemanisan, nak pahala tu berganda, fahamkan apa itu la ilaha, apa itu illallah, la ilaha illallah. Faham, belajar, insya-Allah. Kalimah tu dia akan betul-betul meresap. Kalimah-kalimah tu betul-betul dia dapat membantu kita nanti. Tapi nama dia adalah qaulu sabit. Kalau kita baca pada ayat surah Ibrahim ni kan, Allah Ta'ala kata apa? Orang beriman ni, Allah akan tetapkan pendirian dia. Pendirian maksudnya dia boleh menyebut kalimah la ilaha illallah tu waktu bila? Fil hayati dunia. Semasa di hidup dekat dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat. Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni sangat penting. Waktu kita dekat dunia ni macam mana? Waktu kita nak mati tadi, macam Abu Zur'ah tadi itulah. Allah Ta'ala tolong ulama-ulama, Allah Ta'ala tolong orang-orang yang salih. Dia boleh sebut je kalimah la ilallah semasa dia dekat dunia lagi. Apatah lagi kalau kita berada di alam kubur. Okey, perlukan kalimah la ilaha illallah. Baik, kita pergi kepada tanda yang kedua. Okey, moga-moga kita semua Allah Ta'ala masukkan salah seorang daripada manusia pada ayat nombor 27, iaitu salah seorang manusia, hamba Allah, ya Allah pilih, kita sakitlah macam mana nanti hujung hidup kita kan, Allah Ta'ala tetapkan, kuatkan hati kita, Allah Ta'ala gerakkan lidah kita untuk kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Allah akan tolong, Allah janji itu kepada orang yang beriman. Baik, yang kedua. Yang kedua ini berdasarkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ni apa? Dahi berpeluh masa hendak meninggal dunia. Dahi kita berpeluh ketika mana hendak meninggal. Okey, siapa yang kata ciri ini? Yang kata ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dia, hadis ni yang meriwayatkan hadis ni adalah Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Nabi kata mautul mu'minin bi'arqil jabin. Kematian orang yang benar-benar beriman itu akan disertai
Arak ini adalah peluh jabin di dahinya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Nabi yang cakap. Orang yang meninggal dunia, kalau dahinya berpeluh, itu di antara tanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab Nabi kata itulah orang yang beriman. Benar-benar dia beriman. Cuma hadis ini tidak diterangkan kenapa dia boleh berpeluh. Kenapa dia berpeluh? Ulama-ulama hadis mereka banyak membuat interpretasi, ada pelbagai pendapat. Pendapat pertama kata dahi dia berpeluh, memang Allah buat dahi dia berpeluh, itu adalah tanda khas. Memang dia mati husnul khatimah. Itu jawapan nombor satu. Jawapan nombor dua, para ulama mengatakan kenapa dahinya berpeluh? Kerana waktu dia nak menghadapi sakratul maut itu kan payah, menyakitkan, menyebabkan dia macam menyebabkan dia tu berpeluh. Itu juga ciri yang tanda yang kedua, interpretasi yang kedua. Interpretasi pertama tu confirm dah lah, sebab memang Nabi sebut macam tu. Tapi kenapa dia berpeluh? Kita kata nombor satu, jawapan dia memang itu tanda yang khas Allah jadikan untuk orang yang beriman. Sebab Nabi sebut dalam hadis dia. Kenapa tak ambil tanda lain? Kenapa dahi berpeluh? Ayat itulah menjadi ulasan di kalangan para ulama hadis. Kalau tuan-tuan pernah baca satu buku yang ditulis oleh Syekh A'id Abdullah Al-Qarni. Dia ini adalah penulis kepada kitab La Tahzan. Don't be sad. Jangan bersedih tu. Dulu famous buku ni. Dan buku ni pun belajarlah. Banyak benda yang boleh belajar. Tajuk dia Jangan Bersedih. Dia bawa cerita macam mana nak bimbing jiwa, nak bimbing hati, semua ni kan. Jangan bersedih. So beliau ni, Hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau ada satu buku tau. Nama tajuk buku dia adalah Waja'at Sakratul Maut. Tajuk dia adalah Apabila Telah Datangnya Sakratul Maut. Dalam buku dia nipis saja. Buku dia nipis saja. Kalau tuan-tuan nak beli, ada terjemahan dia pun ada. Daripada Pustaka Hidayah. Ada, buku dia nipis saja. Tapi dia cerita tentang, dia cerita pasal mati. Tapi dia cerita juga tentang dia buka beberapa, dia lebih kepada soal jawab jugalah. Dalam buku tu beliau ada membuatkan ulasan tentang hadis ni. Maka dia kata macam ni. Dia kata dalam buku tu beliau kata sebahagian ulama berkata, jika seorang mukmin dalam keadaan sakratul maut, maka dia akan berpeluh kerana siraman air yang dibawa oleh para malaikat. Ini adalah interpretasi yang pertama. Tapi yang pertama ni pun ulama yang katalah. Tapi tak ada didokongi oleh mana-mana nas lah. Wallahu ta'ala alam. Ini hanya interpretasi saja. Ini pendapat para ulama. Lepas tu Syekh A'id Al-Qarni kata lagi, ada juga yang berkata, dia berpeluh tu sebenarnya tanda dia mati dalam keadaan dia bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja keras dalam bab apa? Dalam bab amal soleh. Oleh sebab itulah peluh dekat dahi dia tu sebagai satu simbol dari kerja keras yang dia buat dalam melakukan amal soleh. Contoh mudah macam kita berpeluh kan. Kau tanya, kenapa kau berpeluh? Letih lah masak ni. Contohlah kan. Mungkin kerana panas, mungkin kerana banyak pergerakan. Kan, kenapa berpeluh ni? Tadi baru lepas berjalan 1 kilometer kan berpeluh. Berpeluh tu tanda dia dah penat. Tanda dia dah berjalan jauh. Jadi berpeluhnya orang mukmin ni, kata Dr. A'id Al-Qarni, dia nukil kepada para ulama kata, itulah tanda usaha dia banyak buat amal. Maka bila dia banyak buat amal, maka kepenatan dia itu akan ditandakan dengan dahinya berpeluh. Okey, kedua-dua pandangan ini hanyalah sekadar pendapat. Sekadar pendapat. Okey, tetapi kita tidak boleh pegang dia secara muktamad lah. Okey, sebab apa? Sebab tidak didokongi oleh mana-mana ayat Quran dan hadis yang memberi ulasan seperti itu. Tapi yang kita boleh ulas, yang boleh kita pegang,
ia memang satu tanda yang khas yang Allah bagi. Yang tu je. Itu je kita ulang macam tu boleh. Tapi kenapa tanda tu dengan berpeluh? Itu yang kita ulas tadi tu. Yang para ulama berbeza pandangan. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau macam kes sahabat Nabi yang macam Hanzalah yang dia memang mati dalam keadaan mayat dia basah. Itu memang ada hadis dia. Dan rupa-rupanya dia basah, para sahabat tanya kenapa mayat dia macam ada disiram air sebagainya, dimandikan. Yang mandikannya adalah malaikat. Itu memang ada hadis. Sebab tu kita cerita kan dia ada hadis. Lepas tu sahabat-sahabat pergilah balik tanya isteri dia kenapa? Kenapa dia macam tu? Rupa-rupanya dia masih lagi dalam keadaan dia berhadas. Berhadas setelah dia berjunub. Tapi Nabi panggil perang. Maka dia tak sempat untuk dia mandi wajib. Dia pergi perang dan akhirnya dia syahid. Hasil dia syahid tu, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mandikan dia. Sebab yang tu memang ada hadis. Sebab tu kalau kita belajar kita kena hati-hati dengan maklumat-maklumat yang diberikan. Sebab bimbang juga. Kan? Orang kita ni suka benda-benda yang ganjil-ganjil, suka benda-benda yang macam, benda-benda yang jarang dengar. Tapi jarang dengar sebagainya kena tengok. Ada berpaksikan kepada apa? Ada dalil tak? Ada nas tak? Kena macam tu. Kena hati-hati. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi dengan ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ni Allah Ta'ala bagikan pada tanda sesiapa yang mati pada malam Jumaat atau pada siangnya. Siang malam Jumaat ataupun siang Jumaatnya. Ini pun di antara tanda dia. Tapi adakah dia memang betul baik? Kita tak tahulah. Tapi ini tak ada ciri dia. Allah beri, itulah ciri dia. Okey. Apa yang kita bincangkan nombor 3 ni sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal juma'ati." Seorang muslim yang meninggal pada hari au lailata, pada malam bila al-juma'ah, pada hari yauma, hari maknanya waktu siang dia lah, ataupun pada malam Jumaatnya, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, maka dia akan diselamatkan oleh Allah daripada fitnah kubur. Selamat daripada fitnah kubur, kita telah cerita dalam kelas yang lalu. Apa tu fitnah kubur? Fitnah kubur, tuan-tuan boleh baca pada bab yang ke-10 dalam nota. Fitnah kubur ni, kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, dia merujuk kepada soalan munkar dan nakir. Maknanya siapa yang mati pada malam dan siang Jumaat dia, Allah Ta'ala berikan dia rezeki, dia terlepas, diselamatkan daripada soal jawab munkar wa nakir. Sebab kalau kita baca pada bab 10 ni, munkar wa nakir ni sangat menakutkan. Satu munkar, satu nakir. Kedua-dua mereka ini berwajah hitam, kebiruan dan ada bawa satu batu, satu pemukul daripada besi. Nanti tu kena bacalah pada bab nombor 10. Okey, yang ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh menjustifikasikan orang mati Khamis bukan mati baik. Kita tak ada macam tu juga. Okey, macam saya sebut tadilah. Okey, ini cuma di antara cirinya. Kalau kita nak bandingkan dengan Rasulullah sendiri tidak mati pada hari Jumaat. Tapi adakah dia tidak dapat husnul khatimah? Kan sudah pastilah kita kata tidak. Bermakna ini adalah di antara ciri yang Allah bagi tahu pada kita. Tidaklah kita mengatakan bahawa kalau dia mati hari lain dia tak dapat husnul khatimah. Tidak. Yang ini kena difahami. Sebab tu Abu Bakar Siddiq sendiri memang dia nak mati hari Isnin, nak ikut macam Nabi SAW. Nabi mati hari Isnin tu memang sepakat para ulama. Meninggal Nabi pada hari Isnin. Tidaklah mengatakan orang tak mati pada hari Jumaat ini dia tak lepas soalan munkar wa nakir, dia tak selamat. Tak juga ya.
Tapi ini di antara tanda dia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat ni, sesiapa yang mati penghujung hidup dia dalam keadaan dia melakukan amal soleh. Dalam keadaan dia melakukan amal apa? Dia melakukan amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ni kita jangan sempitkan. Kalau sebuah amalnya jangan kita sempitkan hanya pada solat, hanya pada baca Quran saja. Kan? Bukanlah maksud dia mati buat amal soleh tu ketika dia baca Quran dia mati. Bukan itu sahaja maksud amal soleh. Bukan ketika dia solat dia mati. Tidak. Tapi terang-terang kalau dia mati ketika dia solat, kan? Terang-terang dia memang mati dalam keadaan dia sedang buat amal soleh ketika dia solat. Macam kisah Saidina Uthman radhiyallahu anhu, kita baca cerita dia macam mana dia bermimpi yang mimpi tentang Nabi sebagainya. Uthman mati dibunuh ketika rumah dia rempur dia masuk, waktu tu dia tengah berpuasa, dia tengah baca Quran, orang bunuh dia. Maka kita tengok hadis ni, apa yang kita boleh belajar? Sebab tu kita kena minta pada Allah, biarlah matikan kita dalam keadaan kita buat amal soleh. Amal soleh ni besar. Amal soleh ni bukan bermaksud hanya yang khusus tu. Mungkin dalam waktu mati kita, dalam keadaan kita niat untuk kita pergi ziarah mak bapak kita kan. Ada orang meninggal dalam keadaan macam tu. Tepat tu niat tu kena jaga. Ya Allah, aku nak pergi ziarah mak aku dah lama dah tak jumpa ni, dah dapat kebasan MCO dah boleh seberang negeri kan. Pergi. Moga-moga kalau dia meninggal ketika itu dia meninggal dalam keadaan dia amal soleh. Amal soleh dia apa? Amal soleh dia ada niat untuk dia pergi berbakti pada orang tua dia. Boleh. Jangan besarkan, jangan kecilkan amal soleh itu hanya berkaitan dengan ibadat-ibadat yang khusus saja. Ada umum. Okey. Perkara ini disandarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad. Okey, kita tengok hadis ni. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah, qala hasadu btigha'a wajhillah, khutima lahu biha dakhala al-jannah." Sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah kerana mengharapkan keredaan Allah. Sebab tu penting sangat. Buat apa amal, mesti buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Kan? Lalu kalimah itu menjadi kalimah terakhirnya, maka dia akan masuk syurga. Yang ni kita dah sebut pada ciri pertama. Lepas tu sabda Nabi SAW, وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Sesiapa yang bersedekah dengan sesuatu sedekah dengan mengharapkan keredaan Allah, kemudian meninggal dalam keadaan itu. Dalam keadaan itu ni menunjukkan kepada apa? Menunjuk dalam keadaan dia beramal. Dalam keadaan itu, dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan tadi. Maka dia akan masuk syurga. Kalimah masuk syurga ni sudah pastilah menunjukkan kepada dia mati dalam keadaan dia melakukan amal soleh. Sebab itu kita setiap hari kita dituntut untuk berfikir, berazam untuk buat kebaikan. Kita kena ada niat. Niat yang sungguh-sungguhlah niat. Ya Allah, aku nanti nak buat begini, nak buat begini, nak buat begini, buat begini. Moga-moga kalau kita mati dalam keadaan kita niat buat kebaikan. Itu pun amal soleh. Moga-moga Allah matikan kita dalam kalau kita buat amal soleh. Okay, dalam nota ni ada satu cerita benar yang berlaku kepada seorang lelaki, namanya adalah Amir bin Thabit bin Az-Zubair. Kan, dia selalu doa kepada Allah supaya dia mati dalam keadaan baik. Kita pun kalau kita doa pada Allah, minta Allah, matikanlah saya ya Allah dalam keadaan saya melakukan kebaikan. Minta pada Allah. Sebab minta pada Allah ni merupakan di antara faktor-faktor kita boleh dapat mati yang baik. Tadi saya dah sebut yang pertama apa? Istiqamah. Siapa istiqamah? Itu faktor dia akan dapat penghujung yang baik. Yang kedua, kita minta pada Allah. Seperti mana Amir bin Thabit bin Az-Zubair. Dia minta pada Allah.
Maka tatkala, maksudnya waktu orang tanya pada dia, apa yang kau minta pada Allah mati keadaan baik tu? Dia jawab, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah matikanlah aku dalam sujud. Dia minta pada Allah supaya matikanlah dia dalam sujud, dalam salat. Tidak lama kemudian, pada satu hari, Amir dia mengerjakan salat maghrib dan Allah mencabut rohnya tatkala pada sujud yang terakhir. Sujud terakhir, tuan-tuan. Allah matikan dia. Tapi dia dapat dengan apa? Dengan dia doa pada Allah. Dia doa pada Allah. Minta pada Allah. Allah ni kalau dia beri, kan, minta pada Allah. Ya Allah, matikanlah aku penghujung hidupku dengan penghujung yang baik, ya Allah. Matikanlah aku di dalam aku melakukan amal-amal soleh. Bahkan para Nabi pun, mereka minta kepada Allah supaya matikan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Minta pada Allah. Itu adalah ciri yang keberapa? Ciri yang keempat. Kita pergi ciri yang kelima. Ciri yang kelima adalah ini memang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tak nafikan lah. Maka kita tak perlu nak ulas panjang lebar. Ni mati berperang. Menentang orang-orang kafir yang wajib diperangi. Kafir harbi. Bukan macam ISIS, bukan macam Daesh tu. Yang tu tak. Yang tu tak termasuk dalam ayat Quran ini. Ini berdasarkan dalam surah apa? Dalam surah Al-Imran ayat 169 sampai 171. Ini kisah orang mati syahid ni nanti kita akan cerita waktu kita cerita tentang kedudukan roh. Orang mati syahid ni dia sangat special. Ketika dia mati, Allah buat apa dekat dia? Sebab kalau kita baca pada ayat Quran tu kan, Allah cakap, kau jangan sangka mereka ni mati, pada jalan Allah tu mereka ni mati, tapi Allah Ta'ala bagi mereka rezeki. Apa tu Allah Ta'ala bagi mereka rezeki? Kita akan ulas nanti insya-Allah pada tajuk cerita tentang kedudukan roh dalam kubur. Begitu juga orang yang mati di jalan Allah ini, Nabi sebutkan pada hadis riwayat Muslim. Ni kita tak perlu ulas lah sebab kita sedia maklum tentang mati berjihad. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai seorang mukmin ya, ada hadis yang sebut, ada sahih. Nabi kata, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berniat sekalipun untuk mati syahid, maka dia mati tanda orang yang ada sifat munafik. Sebab orang munafik memang tak suka nak pergi perang. Jadi kita minta niat. Kita mesti kena ada niat untuk kita mati dalam keadaan kita nak mati, dalam keadaan kita mati syahid berperang melawan orang-orang kafir yang wajib diperangi. Okey, itu mati syahid. Baik, yang keenam. Okey, bermula nombor 6 sampailah nombor 11. Dan nombor 6 sampai nombor 11 ia adalah mati syahid juga. Tapi bermula pada nombor 6 sampai nombor 11, dia panggil bukan syahid mati dalam perang, tapi syahid mati selain daripada perang. Maknanya amal nombor 6 dan 7 ni, yang amal nombor 6 sampai nombor 11, maksudnya adalah ada orang dia mati dia tu digelarkan mati syahid. Mati syahid. Tapi gelaran mati syahid ini dia tak sama gelaran mati syahid ketika berperang tu. Dia berbeza. Nak tahu perbezaan dia, nanti kita akan ulas tentang jenis-jenis kategori orang yang mati syahid. Okey, bermula bilangan yang ke-6. Okey. Nombor 6, orang yang mati dia digelar orang yang mati syahid, dia dapat pahala macam orang mati syahid. Yang ke-6 tu adalah mati mempertahankan agama dan diri. Dan diri ni kalau tuan-tuan kena tulislah. Walaupun dia bilangan nombor 6, tapi sebenarnya dia ada 2 kat situ. Yang pertama, orang yang mati mempertahankan agama dia. Kan, kalau ada orang ugut dia untuk dia tukar agama, contoh kan, dia pertahankan agama dia, mempertahankan Islam kan, tiba-tiba dia mati, dia bunuh, diseksa, dia bunuh, mati, dia dapat fadilat
dapat pahala orang mati syahid. Begitu juga orang yang mati kerana mempertahankan nyawa dia. Nyawa kita tak boleh bunuh diri. Kan? Tapi kalau kita defend diri kita, tiba-tiba kita terbunuh. Kita dapat mati gelaran orang yang mati syahid, pahala kita seperti orang yang mati syahid. Jadi amalan nombor 6 ni sebenarnya dia ada 6 dan 7. Kita kena buatlah 6 dan 7 lah sebenarnya. Kalau nak buat dalam tu, mempertahankan agama, kita boleh buat 6A. Diri tu kita buat 6B lah. Ada 2. Dalil dia apa? Mari kita tengok dalil dia. Sabda Nabi SAW, Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Kejap Okey. Saya minta tuan-tuan tambah satu lagi boleh tak? Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tambah 2 lagi kat sini. Ni kan, mempertahankan diri agama 1. Okey, pertahankan agama ni 1. Mempertahankan nyawa diri dia jadi nombor 2. Ada nombor 3 dan 4. Tambah satu lagi. Dalam hadis tu. Saya tertinggal, saya terlupa. Okey, tulis Mati dalam mempertahankan agama 1. Mati mempertahankan diri 2. Satu lagi kita tambah. Mempertahankan ahli keluarga 3. Yang keempat adalah mempertahankan harta. Ada 4 kat situ. Sekejap. Mempertahankan harta. Sebab yang ni saya tengah edit untuk buku, jadi terlepas pandang. Saya tengok nombor 6 tu ada 4 kat situ. Mempertahankan agama, mempertahankan nyawa, mempertahankan ahli keluarga, mempertahankan harta. Berdasarkan hadis ni. Nabi SAW bersabda, dalam hadis, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta dia. Nombor 1 ni. Ni mempertahankan, ini satu maklumat. Mempertahankan harta, maka dia mati syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarga dia, mempertahankan keluarga dia, dia terbunuh, dia pun mati syahid. Okey. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agama dia, mempertahankan agama dia, dia dapat apa? Dia pun dapat mati syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan darah dia, nyawa dia kan, darah dia, dia dapat apa? Dia pun dapat mati syahid. Ada berapa? Ada 4. Warna hijau, kuning, biru dan warna pink ni kan. Ada 4 sini. Pertahankan harta, pertahankan keluarga, pertahankan agama, pertahankan darah dia, dia pun akan dapat mati syahid. Tapi mati syahid dekat sini maksudnya pahala dia seperti orang yang mati syahid. 4 perkara ni. Okey. Daripada kalimah syahid ni, daripada kalimah syahid tadi, kalimah syahid inilah yang menunjukkan bahawa dia mati kesudahan yang baik. Mempertahankan. Ada 4 kat situ. Sebab semua sekali sebenarnya dia ada 20 tanda. Kita ambil dulu tanda yang dekat sini. Ada 4 dekat sini. Tulis. 4. Ada 4. Pertahankan harta 1. Pertahankan keluarga 2. Pertahankan agama 3. Pertahankan darahnya 4. Ada 4 pada bilangan nombor 6 tu. Dah tulis catat Okey. Kita pergi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mati berjaga di medan peperangan. Ni orang yang menjaga sepadan negara ni. Orang yang menjaga sepadan negara ni kan, dia berjaga malam, dia akan ada risiko orang tembak ke, orang bom ke, orang bunuh ke, betul tak? Kita yang duduk dekat dalam negara ni tidur, lena sebagainya kan. Sebab tu kita marah. Dulu kan pernah timbul isu, ada orang cakap askar ni tak buat apa-apa kan, makan gaji buta je, tak buat apa-apa kan. Pernah kita dengar dulu kan, isu timbul dulu. Netizen yang cakap macam tu. Tapi kita tahu ke ni orang yang menjaga sepadan dekat Sabah tu kan, yang menjaga daripada kebudak Abu Sayyaf semua tu kan. Itu kalau dia buat kerana Allah kan, yang menjaga sepadan negara tu, kalau dia buat kerana Allah, dia dapat hadis pada bilangan yang ke-7 ni. Apa kelebihan dia? Besar juga ni kelebihan dia.
Nabi SAW bersabda, menjaga di perbatasan satu hari saja bersamaan dengan satu malam adalah lebih baik daripada dia puasa sebulan dan berqiyam sebulan. Terbayangkan. Besar tak fadilat dia? Besar. Kalau dia jadi sepadan negara, daripada dimasuki oleh musuh, kan? Takut Manila tahu, takut Korea datang kan? Korea Utara. Allahu Ta'ala alam kan? Dia jaga satu hari, satu malam tu, pahala dia tu lebih baik daripada orang yang berpuasa sebulan, orang yang berqiyam sebulan. Kalau dia mati pula, mati dibunuh dia dengan perbuatan dia tadi yang dia buat tadi, ikhlas kerana Allah tadi tu, Allah akan buat apa? Amal yang pernah dilakukan itu akan terus mengalir kepada dia. Okey, mengalir kepada dia. Amal, contohkan dia pernah berqiyam berapa hari kan? Amal ni mengalir untuk dia. Lepas tu pula rezeki dia mengalir, okey, yang inilah yang dikaitkan dengan mati Husnul Khatimah tu. Dia akan dilindungi daripada fitnah. Tahu tak fitnah apa? Fitnah dekat sini maknanya fitnah kubur. Maknanya soalan munkar dan nakir, itulah. Allah Ta'ala akan bantu dia, Allah lindung mereka ini daripada fitnah kubur. Besar pahala dia. Itu amal yang keberapa? Itu yang ke-7. Kalau ikut yang ke-7 ni, dia akan jadi, kejap 6, 2, 8, 9. Yang ke-7 ni sebenarnya dia dah jadi macam ke-10 dah. Sebab kita ambil yang 4 tadi kan. Okey, kita teruskan ya. Okey, yang berikutnya, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ni siapa lagi? Dalam hadis ni, orang yang mati kena penyakit ta'un. Okey. Nabi SAW bersabda tentang penyakit ta'un ni. Okey, kita terus pergi kepada terjemahan dia. Kata, ni ada sahabat yang bertanya ni. Sahabat dia ni tak dinyatakan di sini. Kita terus pergi pada hadis Nabi lah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit ta'un. Maka Nabi kata apa? Nabi kata ta'un itu merupakan azab yang Allah kirimkan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Penyakit ta'un ni sebenarnya dia adalah azab kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi walaupun dia azab kepada orang yang kehendaki, Allah jadikan dia sebagai rahmat bagi orang mukmin. Inilah jawapan tentang kenapa COVID Allah datangkan. Beri guna hadis ni. COVID yang Allah datangkan ni, dia boleh datang, dia boleh lahir, dia boleh datang dalam dua bentuk. Ada setengah orang, dia dapat musibah wabak COVID ni, itulah azab. Ada setengah orang, COVID-19 ni datang dekat dia, COVID-19 jadi rahmat. Faham tak jadi rahmat? Jadi rahmatlah. Dapat hapuskan dosa, dapat naikkan darjat, kerana itu ujian musibah. Tapi kalau orang yang kalau dia tak berubah juga, tak nak beriman juga kepada Allah, tak nak insaf juga, dia jadi macam bentuk azab untuk dia. Macam penyakit ta'un lah. Okey, lepas tu apa kata Nabi SAW? Nabi kata, tiadalah seorang hamba yang terkena penyakit ta'un, lalu dia tetap tinggal di negerinya dengan penuh kesabaran. Tetap tinggal negeri dengan penuh kesabaran tu apa? Karantin lah. Tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, duduk dalam tempat tu. Nabi kata, tapi dengan penuh sabar. Okey? Okey, sekejap. Dengan penuh sabar, kita tengok ya. Kita ulas sikit lagi. Okey, dengan penuh sabar, sedangkan dia tahu penyakit yang menimpanya itu adalah ketetapan Allah, dia sabar, lepas tu dia tahu ini adalah Allah yang beri pada dia, kan? Melainkan untuknya pahala, Allah bagi dia pahala. Pahala apa? Orang yang mati syahid, dia akan dapat pahala ni. Dapat pahala. Maksud dia kan? Maksud dia macam kita kan, ada orang dia kena COVID-19. Dia kena COVID-19. COVID-19 tu boleh jadi azab, boleh jadi rahmat. Dia akan jadi rahmat bagi seseorang jika dia tahu COVID-19 itu adalah dari Allah. Allah yang jalankan semua ni. Bukan konspirasi Yahudi ke apa tu lah. Memang betul-betul dari Allah. Dia terima dengan sabar. Kan? Dan akhirnya kalau dia mati, dia tak pergi ke mana-mana. Kan? Dia tak boleh nak keluar.
Kan orang luar pun tak boleh masuk. Ni lah istilah adanya tak boleh rentas negeri kan. Ni dia panggil kita kena kuarantin ni. Dia duduk, dia tak keluar, kalau dia meninggal maka dia akan dapat pahala orang yang mati syahid. Sebab tu orang yang kena penyakit COVID-19 ni pun boleh dinisbahkan ia seperti orang yang kena penyakit taun. Sebab dia taun ni dia sebenarnya bukan pada taun tu saja, tapi kepada jenis penyakit tu. Penyakit taun kan dia merebak, jadi kesan. Macam tu sebenarnya. Moga-moga orang yang meninggal kerana COVID-19 ni kan dia follow semua prosedur, tapi Allah tetap kenakan juga pada dia, tapi dia sabar, dia tahu ni dari Allah. Moga-moga Allah bagi dia pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kat sini. Rupa-rupanya dah lama dah istilah kuarantin, tak boleh rentas negeri daerah tu. Tak ada praktikkan lama dah oleh Nabi SAW. Okey, kita pergi yang berikutnya. Okey, yang berikutnya adalah mati kerana sakit perut. Mati kerana penyakit yang ada di dalam perut dia menyebabkan dia mati. Cuma dalam hadis dia tak sebutlah penyakit tu sakit apa dalam perut tu. Tapi Nabi sebut penyakit dia perut. Kita baca dulu hadis ni dulu. Okey, ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Kita pergi pada terjemahan dia. Ada sahabat ditanyakan. Ni. Yang ini Nabi yang bertanya, maafkan saya. Nabi yang bertanya kepada para sahabat. Nabi tanya, apakah yang kamu kategorikan sebagai orang yang mati syahid di kalangan kamu? Ini dipanggil teknik Nabi mengajar. Nabi pedagogi dia kalau mengajar, ada kala Nabi suka bertanya soalan. Nabi tanya, okey, kalau kamu tahu, kalau kamu semua bincang-bincang pasal mati syahid ni, siapa dia? Siapa yang kau tahu? Siapa yang kamu akan kategorikan dia mati syahid? Sahabat jawab apa? Ya Rasulullah. Orang mati syahid ni orang yang mati terbunuh berperang di jalan engkau lah. Tapi apa Nabi jawab? Nabi kata inna syuhada ummati idzan la qalil. Nabi kata kalau macam tu korang punya definisi, Nabi kata kau punya perbahagian, Nabi kata orang yang mati syahid kalangan umat aku sikit je lah. Betul kan? Sebab perang dah habis, perang dah tak ada kan, sikit je lah. Lepas tu mereka tanya lagi, siapa lagi Rasulullah yang mati syahid tu? Maka Nabi jawablah, siapa yang terbunuh pada jalan Allah ni peranglah, mati syahid dia. Siapa yang mati di jalan Allah dia mati syahid dia. Yang ni, matinya kita tahun tadi kita sebut kan. Lepas tu Nabi kata, siapa yang mati kerana ada dua ni. Kerana sakit perut. Kerana dia sakit perut. Perut tu sakit, buatkan dia syahid, maka dia adalah syahid. Jumpa tak dalil kat situ? Lepas tu Nabi kata orang yang mati tenggelam juga adalah syahid. Orang mati tenggelam ni nanti kita akan pergi kepada bilangan yang ke-8. Orang kerana sakit perut, perut dia sakit, Nabi tak sebut apa penyakit dalam perut menyebabkan perut sakit. Wallahu ta'ala, kita tak tahu. Dia tidak dijelaskan dalam hadis, cuma Nabi sebut memang macam tu. Hadis riwayat Muslim. Okey. Maknanya kalau sampai yang nombor 7 ni dia dah, kalau saya kira dah dekat 11 dah sebenarnya. Dah dekat 12 dah sebenarnya. Walaupun nombor 8 kan. Tapi sebenarnya kalau kita tulis betul-betul kira sebenarnya yang tanda yang ke-12 dah. Okey. Syahid tu. Okay, kita pergi yang ke-8. Yang ke-8 mati kerana tenggelam atau tertimpa sesuatu. Macam baru ni kami di Ampang ni ada terdengar kan yang baru ni ada yang ada kren jatuh kan. Kren jatuh. Tapi yang jatuh tu pekerja Cina. Kalau di Islam kan dia dapat amal nombor 8 kan. Dan ada juga yang meninggal dia Islam. Mati tenggelam. Mati tenggelam ni maknanya mati lemas lah. Mati tenggelam. Okey, mati tenggelam. Okey, dan ditimpa sesuatu. Mati, ditimpa bangunan, ditimpa batu, mati dia. Dia ditimpa pokok. Dia mati tertimpa sesuatu. Ni pun orang yang mati syahid. Kita tengok sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Asyuhada'u khamsatun. Orang mati syahid itu ada 5. Nabi sebut 5 bukan Nabi nak mengata 5 je. Tak. Nabi kata 5 ketika konteks Nabi sebut dalam bab ni.
Orang yang Nabi kata al-mat'un, orang yang ada penyakit taun lah, kena penyakit taun. Wal mabtun, orang yang kena sakit perut tadi kita dah sebut. Wal gharaku, ni dalil dia. Wal gharaku, orang yang mati lemas, yang mati tenggelam. Siapa lagi? Wasahibul hadam, orang yang ditimpa runtuhan. Ditimpa sesuatu runtuhan. Ni mati syahid dah ni. Orang tenggelam, orang mati, runtuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah kita dah sebut dah sebelum ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. So ada berapa? Ada 2 dekat sini. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Okey, yang ke-9. Ini khusus untuk orang perempuan sahaja. Orang lelaki tak dapatlah yang ke-9 ni. Sebab apa? Nombor 9 ni dia kaitkan dengan perempuan yang mati ketika mana dia melahirkan anak dia ataupun sejurus selepas dia melahirkan anak dia. Nabi SAW bersabda, Nabi kata orang yang penyakit taun adalah syahid, kita dah belajar, orang yang tenggelam adalah syahid, orang perang jalan Allah adalah syahid, orang sakit perut adalah syahid, dan yang last sekali, orang yang sedang dalam keadaan wan nufasa. Nufasa ni orang dalam keadaan sedang nifas. Ya, bukan senang. Perempuan nak melahirkan anak, orang perempuan tahulah kan macam rasa macam nak mati kan. Maka kalau dia meninggal ketika itu dia mati syahid, dia dapat pahala orang mati syahid. Dalam hadis lain kata Nabi SAW adalah wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatun. Perempuan yang meninggal kerana anaknya dan anaknya masih lagi berada di dalam perutnya. Maksudnya orang yang mati dalam keadaan dia mengandung, dalam keadaan dia nak melahirkan anak dia pun termasuk di dalam bab nombor dalam perkara yang orang dapat pahala orang yang mati syahid. Okey, selesai ya dekat situ. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya, mati terbakar. Mati terbakar. Sabda Nabi SAW, hadis yang panjang. Okey, para syuhada ada 7. Ingat 7 tu bukanlah maksud spesifik limitkan 7 je. Tapi sebab konteks Nabi cerita ni. Orang yang mati kerana penyakit taun ni kita dah sebut. Orang mati tenggelam syahid. Orang mati penyakit tumor adalah syahid. Ni kita akan masuk nanti dekat dia bukan penyakit tumor tu. Dia kejap ya. Kejap, penyakit tumor. Kejap. Hadis tu dia sebut wasakhibuz zatil janabi wal mabtun. Ya, betul. Saya tengok terjemahan dia. Ni. Ni, zatil jambi syahidun. Ni. Ni boleh masuk ni. Kalau ada penyakit tumor ni dia syahid. Lepas tu sakit perut kita dah sebut. Ni. Yang kita nak sebut juga orang yang mati terbakar. Orang mati dalam kebakaran dia mati syahid. Okey. Orang yang mati terbakar juga orang mati syahid. Ni lah dalil dia. So nombor 10 ni tolong tambah. Mati terbakar dan ada penyakit tumor. Zatal jambi. Okey. Kita pergi yang berikutnya. Yang berikutnya ke-11 adalah mati batuk kering. Batuk kering ni apa? Batuk kering ni macam penyakit asma apa? Batuk kering ni dia penyakit TB. TB TB. Penyakit batuk kering ni Nabi sebut juga dalam hadis tu. Nabi kata al-qatl. Nabi kata orang mati terbunuh jalan Allah syahid, orang mati kerana penyakit taun syahid, orang mati terbakar syahid, orang mati kerana penyakit batuk kering. Wasillu. Nabi kata wasillu. Penyakit batuk kering ini kata Nabi SAW pun orang yang mati syahid. Kalau dia sabar ya kerana Allah, dia mati syahid. Okey, habislah tentang orang yang penghujung mati sul khatimah kan. Maksud dia kenapa? Maksud dia berdasarkan semua maklumat ini adalah orang yang mati husnul khatimah ada yang melibatkan syahid. Syahid pula ada 2. Syahid yang mati berperang di jalan Allah dan orang yang mati tapi dapat pahala orang yang mati syahid. So kita dah sebutkan. Okey. Kalau kita buka dalam nota ni last sekali, kita tak akan nampak jenis-jenis mati syahid. Ni jenis-jenis mati syahid.
Syahid ni sebenarnya dia ada 3 panggilan. Dia ada 3 ada tiga jenis sebenarnya. Pertama apa tahu? Pertama syahid dunia, syahid akhirat. Ni dia syahid dunia, syahid akhirat. Ni syahid pertama. Syahid dunia akhirat ni, syahid dunia akhirat ni syahid apa tahu? Dia adalah syahid orang yang mati dalam perang. Orang mati berperang, dia dapat gelaran orang yang mati syahid apa? Mati syahid dunia akhirat. Apa makna syahid dunia dan syahid akhirat? Syahid dunia maknanya ialah jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Dan tidak ditukar kain kafan dia itulah kan. Dia tidak dimandikan tu maksudnya kain kafan dia tak tukar lah. Macam tu dia meninggal, macam tu dah dia dikebumikan. Bahkan ada mengatakan dia tidak disolatkan sebab dia mati syahid. Okey, itu namanya syahid dunia. Dia juga dapat syahid akhirat sebab apa? Dari sudut pahala yang khas. Dia dapat pahala yang khas. Jadi, lepas ni, kalau orang tanya, apa tu syahid dunia, syahid akhirat? Syahid dunia, syahid akhirat adalah bagi sesiapa yang mati berperang di jalan Allah. Mati berperang menentang musuh lah. Okey. Mereka ni dapat syahid, dia dapat 2 jenis syahid. Syahid dunia, syahid akhirat. Kenapa syahid dunia tu? Syahid dunia tu maksudnya jenazahnya kita tidak uruskan seperti jenazah orang yang biasa mati. Kalau jenazah orang biasa mati kena buat apa? 4 kan? Dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikebumikan. So jenazah dia tak sama macam jenazah lain. Sebab tu dia panggil syahid dunia. Dan dia juga dapat syahid akhirat, pahalanya itu. Okey, inilah syahid yang paling sempurna. Okey, kalau syahid dunia, kita pergi nombor 3 dulu. Okey, kita pergi nombor 2 lah. Nombor 2 ni dipanggil syahid dunia. Syahid dunia. Tahu tak syahid dunia? Syahid dunia ni, dia tak dapat pahala orang mati syahid. Lepas tu dia dapat syahid dunia. Tapi kenapa dia dapat syahid dunia? Dia dapat syahid dunia, maksud dia syahid dunia ni maksud dia pergi perang ada sebab yang lain. Dia bukan kerana Allah. Dia pergi perang kerana nak nama kan. Maka dia mati ketika perang dia nak nama. Dia dapatlah nama dia. Okey, tapi jenazah dia orang tetap uruskan dia macam jenazah orang mati syahid. Maknanya dia tidak dimandikan, dia tidak disembahyangkan. Sebab tu dia dapat syahid dunia. Tapi kenapa dia tak dapat syahid akhirat? Dia tak dapat pahala pun orang yang mati syahid dalam berperang. Dia cuma dapat title syahid dunia saja. Mereka ni siapa? Mereka berperang bukan kerana Allah, ataupun mereka menyembunyikan harta rampasan perang, ataupun mereka lari, dibunuh ketika lari daripada medan peperangan. Maksud yang nama dan sebagainya macam seperti saya sebut tadi tu. Okey. Syahid yang ketiga, dia tak dapat syahid dunia, tapi dia dapat syahid akhirat. Syahid akhirat ni siapa? Syahid akhirat yang kita sebut tadi itulah. Kita sebut tadi tu. Mati kerana mempertahankan keluarga dia, harta dia, darah dia, mati tenggelam, mati lemas, mati terbakar, mati ditimpa bangunan, mati penyakit tumor, mati penyakit dalam perut. Mereka ni tak dipanggil syahid dunia, tapi mereka dapat title syahid akhirat. Syahid akhirat tu maksud dia apa? Dia dapat pahala di hari akhirat seperti orang yang mati syahid. Tapi dekat dunia, jenazahnya kena diuruskan macam mati biasa. Dia kena mandikan, dia kena kapan, dia disemayangkan, dia kena dikebumikan, dia kena dimandikan, dikafankan, dikena salatkan, dan dia kena kebumikan. Itulah 3 jenis syahid yang ada di dalam Islam. Ulang balik, pertama syahid apa? Syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid apa? Syahid dunia. Dan ketiga syahid akhirat. Okey, selesai kat sini? Okey. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis dan nas yang jumpa, saya rujuk sebenarnya maklumat ni dalam kitab sebenarnya.
Tak ada dah yang lain. Sekadar nas, kita jumpa maklumat ni saja. Tetapi tolong ingatkan, tolong catat. Tolong catat, tidak semestinya, ingat tidak semestinya orang yang mati tidak ada tanda-tanda seperti yang ada yang kita sebutkan ni, tidak bermakna dia mati tidak baik. Kena faham macam tu. Faham maksudnya? Contohnya ada orang dia tak mati hari Jumaat. Dia juga tak mati tenggelam, dia mati atas katil dia sihat, dia mati biasa kan. Dia mati tengah makan. Dia mati tengah makan contoh kan. Adakah dia mati kesudahan yang buruk? Kita tak boleh katakan macam tu juga. Okey, cuma kenapa yang ini je? Kerana yang ini ajalah yang ada di dalam hadis yang sahih, yang ada di dalam nas yang sebut macam ni. Yang lain wallahu taala a'lam. Macam kalau ada orang tanya, dia mati tersenyum, macam mana ustaz mati tersenyum? Wallahu taala a'lam. Kita pun tak boleh nak katakan ada ciri-ciri sebab Nabi pun tidak menyebut tentang ada ciri-cirinya. Kan? Tapi pernah berlaku kepada Abdullah bin Al-Mubarak, ada dinyatakan dia mati tak tersenyum. Wallahu taala a'lam. Kita pun tak boleh nak menyebut cirinya sebab tidak disebutkan cirinya secara jelas dalam Quran juga hadis. Tapi tidak semestinya dia tidak termasuk dalam ciri-ciri ini, dia tidak mati dalam keadaan yang baik. Tidak juga. Selesai dekat situ. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab mungkin ada orang dia mati bukan kerana penyakit ini. Contohnya dia tak termasuk dalam penyakit tadi kan. Contohnya dia mati dalam keadaan dia apa? Dia mati dalam keadaan dia sedang tidur. Contohnya kan, sedang tidur. Adakah dia tidak mati dalam keadaan yang baik? Kita tak tahu. Sebab mungkin dia tidur tu dia telah bertaubat, dia telah berzikir, dia telah niat tidurnya kerana Allah. Mungkin kita tak tahu. Jelas ya dekat sini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan, masukkan kita ke dalam orang yang mati, syahid, dunia akhirat. Kalau kita tak dapat dunia akhirat, semoga Allah Ta'ala matikan kita mendapat pahala orang yang mati syahid hari akhirat. Dan yang paling penting juga, Allah Ta'ala matikan kita dengan kesudahan yang baik. Habislah tajuk Husnul Khatimah. Minggu depan kita belajar tajuk Su'ul Al-Khatimah. Tapi sebelum tu saya minta tuan-tuan catatkan tentang apakah faktor-faktor yang boleh dapat mati Husnul Khatimah. Okey, nombor satu, tulis ya, nombor satu seperti saya dah sebut sebelum ini, mesti istiqamah. Mesti kena ada istiqamah. Macam mana nak istiqamah? Macam mana nak istiqamah? Antaranya adalah kita doalah. Antara doa yang penting, kita baca doa yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita juga boleh doa yang hadis Nabi baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita baca je bahasa Melayu. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati. Engkau tetapkanlah hati aku di atas ketaatan, ya Allah. Boleh minta untuk istiqamah. Okey, yang kedua tadi kita sebutkan apa dia? Yang kedua tadi kita mintalah pada Allah supaya Allah doalah pada Allah supaya Allah matikan kita di dalam matikan kita kesudahannya yang baik. Yang ketiga kita bertaubatlah. Sering bertaubat pada Allah. Sebab kita tak tahu kan, takut waktu kita hujung-hujung hidup ni ujian dia, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kena bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang kematian. Kena bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang kematian. Waktu kita nak mati tu, sangka baik dengan Allah. Minta rahmat Allah banyak-banyak. Moga-moga kita mati dalam keadaan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung pada kelakar datang. Ada soalan ke? Ada pertanyaan?
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tanya balik. Sebelum saya tutup tadi. Boleh buka balik audio. Nak tanya ejaan husnul khatimah tu macam mana? KH ke atau H saja? Husnul ke husnul? Dia apa dia? Husnu tu ejaan dia adalah huruf ha sim nun. Husnul. Bahasa Melayu ni saya wallahu taala alam lah perkataan dalam husnul ni. Sekejap saya ada kamus dewan, sekejap saya tengok ada tak di eja husnul khatimah tu. Tapi Arab dia ha sin nun lah. Tapi rasa tak ada kot dalam kamus dewan dia tulis husnu sebab dia Arab kan, term Arab. Tapi saya tengok sekejap. Mungkin ada. Okey, husnul khatimah. Sebab dia Melayu ni tak penting, tapi penting Arab dia tu. Sebab Ustaz, sebab dalam WhatsApp group bila ada orang tulis husnul khatimah, ada orang balas bukan KH tapi H, husnul. Kita sebut husnul bukan husnul. Apa beza kalau ada KH dengan H saja? Dia kata tidak membawa maksud yang kita fahami lah tu husnul khatimah. Itu sebutan Melayu saja. Yang paling penting tu ha. Yang paling penting huruf hasan. Husnu. Yang paling penting ha sim nun tu. Kalau kita tulis H juga, H, tapi kalau kita bunyi kha pun tak betul juga. Betul tak? Husnu ha sim nun, hasan macam hasan husnu. Tapi khatimah tu huruf kha, khatimah. Ejaan Melayu ni sebenarnya dia tak diambil, dia tidak mengubah makna, tapi yang Arab, ejaan Arab tu itu yang penting, yang Jawi tu. Yang Arab tu sebenarnya membawa makna. Macam Muhammad kan, Muhammad. Naik eja MOHD ke MUH. Mu ke mo. Melayu ni dia tak ada, dia tak, yang paling penting adalah ejaan Jawinya Arab tu. Mim, ha, mim, dal. Kau tulislah bahasa Melayu macam mana sekalipun, tapi sebutan Arab tu pun penting. Tapi tak apalah, bolehlah kita ambil ni. Okey, terima kasih Ustaz. Macam insya-Allah juga Ustaz kan. Itu semua tu orang Melayu yang pandai-pandai yang buat in tu. Tapi sebenarnya dia pada Arab tu. Dia pada Arab. Tapi kalau saya tengok kamu dewan sekalipun, sekejap. H tu ada tak dalam saya tengok hatta dalam kamus dewan pun tak ada husnu tu. Itu orang yang kata husnu tu pun dah salah juga. Sebab apa? Sebab tak ada dalam bahasa kamus dewan pun. Salah juga sebab kita tak ada. Tapi tak naklah kita besarkan isu ni, tapi penting ejaan Arabnya. Ejaan Arab husnu. Okey, soalan lain? Terima kasih. Ada soalan lain ke? Okey, kalau tak ada, tak apalah, nanti kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas yang akan datang. Aku liqali haza wa astaghfirullah. Salam Ustaz, ada orang tanya tu, solat taubat tu bila solat taubat tu boleh ke buat? Sebab ada orang cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat solat taubat. Solat taubat ada, memang ada solat taubat tu. Siapa-siapa yang dia nak bertaubat, dia boleh, dia sedekah dulu, lepas tu dia solat taubat. Solat taubat ni ada. Yang dibincangkan solat sunat yang tak ada tu macam yang hajat tu hajat tu ada khilaf. Hajat tu pasal status hadis tu. Dengan tasbih. Tasbih dengan hajat tu ada perbincangan. Tapi taubat tu setakat ni tak ada. Sebab solat taubat tu dia memang ada. Dia memang ada pasal solat sunat taubat tu. Ya, Tapi rasa hajat tu ada isu. Kalau yang ada hajat tu ada persisian pendapat dengan tasbih. Yang tu ada. Taubat ni tak ada. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa la taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama.